Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira. Saya Akila. Dan saya Syah. Hai. Okay, so hari ini kita nak membicarakan tentang hak asasi wanita dari sudut penderaan wanita itu sendiri. Okay, what is woman abuse? Okay, apa itu penderaan wanita? Istilah penderaan wanita boleh digambarkan sebagai segala jenis penderaan yang dialaminya. Ini termasuklah penderaan fizikal dan mental wanita tersebut. Penganiayaan seperti ini juga disebut sebagai kekerasan berdasarkan gender, kekerasan keluarga atau penganiayaan. Okey, penganiayaan ini boleh berlaku dalam hubungan intim wanita seperti di dalam perkahwinan dan pasangan yang belum berkahwin yang kita gelarnya sebagai dating. Okey? Dalam hal ini ia disebut sebagai keganasan rumah tangga atau penganiayaan pasangan intim. Okey, kekerasan seksual termasuk gangguan seksual dan serangan penderaan seksual adalah kekerasan berdasarkan gender. Pelaku keganasan seksual boleh jadi pasangan wanita seperti seseorang yang dia temui sebagai kenalan di sekolah, di tempat kerja atau di komuniti ataupun orang asing. Mungkin juga dia berkenalan di dalam sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram seterusnya. Mungkin juga di dalam aplikasi percintaan seperti Omni, Tinder dan sebagainya lah. Okay. Woman abuse is intentional. Maksudnya penderaan wanita yang disengajakan. Okay. Pelaku menggunakan penyalahgunaan untuk mendapatkan dan mengekalkan kuasa dan kawalan terhadap wanita itu. Okay. Dia boleh melakukan ini dengan menggunakan kekuatan secara fizikal, seksual atau mengancam untuk menggunakan kekuatan itu. Okey, kalau kita tengok dari segi kekuatan wanita dan lelaki itu sendiri, kita boleh tahu kan kekuatan lelaki itu lebih kuat, lebih gagah daripada wanita. So, mungkin juga lelaki berkenaan menggunakan kekuatan itu untuk membuatkan wanita itu berasa takut dengannya. Okey, penyalahgunaan itu bukan kerana penyalahgunaan hilang kawalan. Penggunaan alkohol, tekanan dan kesihatan mental tidak menyebabkan seseorang lelaki menjadi pendera, tetapi boleh mencetuskan atau memburukkan lagi episod penyalahgunaannya. Okey, seterusnya kita pergi ke penderaan psikologi dan emosi. Silakan Akila. Okey, psikologi atau emotional abuse, penderaan psikologi dan emosi. Okey, ramai wanita mengatakan bahawa mereka ni menganggap penderaan psikologi itu lebih buruk daripada penderaan fizikal. Kerana itu membuat mereka merasa terhina dan mereka kehilangan keyakinan diri. Okay, sukar untuk mereka menjelaskan penderaan psikologi kepada orang lain. Sebabnya, tidak ada tanda-tanda fizikal dan kesan yang dapat bertahan lama setelah penggunaan itu berakhir. Penyalahgunaan psikologi atau emosi ini boleh merangkumi dalam pencerobohan atau penyalahgunaan lisan, mempeleki wanita melalui panggilan nama atau keterangan seperti bodoh, gila atau tidak rasional. Selain itu, mengejar dan mengganggu wanita, mengawal tindakan, masa pakaian, gaya rambut wanita dan lain-lain. Selain itu juga memaksa seorang wanita melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah dia. Contohnya macam makan putu rokok atau menjilat lantai, mengurung wanita secara paksa, terlibat dalam tingkah laku yang sengaja mengancam, macam contohnya memandu dengan bahaya atau bermain dengan senjata. Selain itu juga mengancam untuk menderakan atau membunuh kanak-kanak, ahli keluarga, lain-lain haiwan kesayangan atau harta benda lah. Stalking atau harassment, iaitu mengejar atau mengganggu. Mengejar ni termasuk tindakan melecehkan atau mengancam berulang kali yang membuatkan wanita itu takut. Seorang pengintai ni mungkin berusaha untuk mendapatkan kembali pasangan dia atau mungkin ingin mencederakannya sebagai hukuman perempuan itu meninggalkan dia. Okey, keadaan ini juga boleh merangkumi melalui mengganggunya di tempat kerja, panggilan telefon berulang kali, mengikuti atau mengesannya, menggunakan teknologi untuk mencarinya. Kalau kita tahu banyak macam memerhatikannya dengan kamera tersembunyi, muncul di mana-mana,
Di rumah ke, di sekolah, tempat kerja, di kedai runcit atau di filem. Ya, kita juga boleh gelarkan dia sebagai psycho lah. Betul. Okey, macam antara lain lagi kalau kita dapat tahu macam kita pernah kan tengok cerita atau apa yang orang menghantar bukusan atau bunga atau kad untuk mengugut kan, macam menghubungi rakan dia, keluarga dia atau rakan sekerja dia untuk mengatui tentangnya. Okey, legal bullying iaitu pembuli undang-undang. Pembuli undang-undang adalah penggunaan undang-undang keluarga atau proses mahkamah keluarga untuk mengekalkan kuasa dan menakut-nakutkan seorang wanita. Ia boleh merangkumi proceeding untuk menjatuhkan wanita itu secara emosional atau menghabiskan sumber kewangannya, enggan menjual rumah kahwin, selain itu melambatkan penyediaan pendedahan keuangan, selain itu tampil menawan dan berdamai dengan hakim atau pegawai undang-undang lain dan menafikan penyalahgunaan, menimbulkan persoalan mengenai kredibiliti kisah wanita itu. Selain itu juga tidak membenarkan anak-anak memanggil pulang semasa lawatan masuk, seterusnya bertindak sebagai peguamnya sendiri, membuat usul berulang atas masalah kecil atau tidak sesuai, menggunakan ugutan dan ugutan sekiranya wanita tersebut tidak bersetuju dengan pengaturan keuangan yang diinginkan oleh pelaku. Ia juga mendesaknya untuk menerima penghantaran dan pengaturan hak penjagaan bersama atau menukar beberapa hak undang-undang. Sebagai contoh, hak untuk harta atau sokongan keuangan sebagai pertukaran dengan yang lain, sebagai contoh hak penjagaan anak-anak. Selain itu, menghubungi wanita itu di luar mahkamah dan mendakwa ia adalah untuk membicarakan kes tersebut. Selain itu, mengancam untuk mendapatkan hak penjagaan tunggal anak-anak sekiranya dia berkeras mahu pergi, membuat laporan jahat kepada pengadilan dan pegawai lain, pihak penguasa perlindungan anak, polis, kaki tangan perumahan dan lain-lain mengenai wanita itu. Selain itu juga dia cuba campur tangan dalam hubungan profesional seorang wanita dengan peguamnya dalam usaha mengurangkan keyakinan terhadap peguamnya sendiri. Jika dia telah dituduhkan secara kriminal, menekannya untuk mengubah syarat jaminan atau untuk mencuba agar tuduhan dijatuhkan, dan dia juga meminta dia didakwa oleh polis. So itu je untuk legal bullying, pembuli undang-undang. Okay, ni macam seorang yang lelaki, suami isteri yang sudah bercerai, mungkin dalam perbicaraan, mungkin si lelaki ini juga mengugut si isteri lah. Jika sekiranya dia tak keluar daripada rumah, kan selalunya lelaki yang akan bayar duit sewa rumah ataupun cukai sebagainya lah. So dia menghalau si wanita berkenaan, dan mungkin juga dengan cara mungkin membuat laporan apa semua untuk menyenangkan lah dia punya hukuman lah. Mungkin perempuan tu dah membuat laporan dan tinggal untuk dibicarakan sebagainya. Mungkin lelaki itu membuat satu spekulasi ataupun sebagainya, macam nak tutup salah dia lah kan. Mungkin dia akan mereka-reka cerita ataupun mengugut perempuan itu untuk menarik balik laporan sebagainya lah. Okay, saya ada satu macam pengalaman, tak adalah macam saya ada kenal seorang wanita India ni waktu darjah 6 di satu camp. Okay, waktu tu camp tu memang kita panggil apa ya, macam ayah lah. Ayah tu kira macam pengurusi camp berkenaan lah, yang buatkan camp tu. So ayah ni kiranya macam jabatan kebajikan masyarakat lah, kebajikan masyarakat, apa-apa macam orang-orang yang bermasalah ke dari segi macam selalu kena dera sebagainya, akan dihantar ke rumah camp berkenaan lah untuk dia mengikuti kita membuat aktiviti sebagainya. So waktu malam tu saya tidur lambat kan, so ceritalah dengan dia kenapa dia boleh masuk sini sebagainya. Lepas tu dia kata dia masuk sini sebab dia lari pada rumah. Okay, sebab reason dia lari pada rumah tu adalah sebab dia dah berkahwin. Okay, wanita India ni dah berkahwin. Dia India Islam lah. Dia dah berkahwin.
And then dia duduk lah satu rumah dengan suami dia. Of course lah dah kahwin mesti duduk satu rumah kan. Okay, dia ada seorang anak perempuan. Anak perempuan kan. Waktu tu dalam lingkungan usia 4 ke 5 tahun lah anak dia. Lepas tu suami dia walaupun dah masuk Islam tetap juga minum arak. Waktu tu waktu malam suami dia minum arak kat luar rumah. Okay, waktu minum arak apa semua dalam keadaan tidak sedar diri, dia telah memukul isteri dia sehingga lebam di kaki, tangan dan jari kelengking dia yang ni patah. So si isteri ni terpaksa lari daripada rumah bersama dengan anak dia. Lepas tu dia jumpa dengan seorang lelaki ni, lelaki Melayu lah. Dia jumpa dengan seorang lelaki ni, dia berkenalan dengan lelaki ni. Saya tak tahulah dia hubungan apa dengan lelaki tu. Tapi lelaki ni ambil inisiatif untuk hantar dia pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. So dari situ mungkin sebelum tu dia dah hantar pergi hospital dulu ke apa kan, sebab jari kelengking dia patah. Okay, lepas tu dah hantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. So JKM hantar ke camp yang kami duduk tu lah. So dia selamat lah di situ. So laki dia tak tahulah laki dia sekarang cari dia ke apa ke, wallahualam lah. Tapi macam tu lah cerita dia. Mungkin dari segi minum arak kan, dan keadaan tak sedar diri, mungkin dah keadaan marah, tak tahu apa yang dia marah sangat dengan isteri dia sampai dia pukul apa semua. Okay, banyak jugalah woman abuse ni kalau kita dapat tengok di kaca TV sendiri, di dalam akhbar, di dalam social media kan. Betul tak? Sampai kalau kita tengok dekat TV tu, kadang kan nak salahkan semua kat lelaki lah. Kadang perempuan pun ada salah juga kan. Tapi bukan dengan cara begini untuk diorang mendera ataupun menganiaya wanita itu sendiri. Dia ada cara-cara sendiri. Kita ada undang-undang, kita boleh gunakan undang-undang kita untuk mendapatkan keadilan untuk seseorang itu sendiri. Contoh macam perempuan buat salah, mungkin adalah salah dia, kita gunakan undang-undang yang sedia ada dalam Malaysia ni kan. So kita akan mendapat keadilan lah. Si lelaki akan mendapat keadilan, si wanita tu akan mendapat keadilan. So dua-dua dapat keadilan. Okay, situ saja daripada saya, Mira The Gifted. Hakila. Dari Gifted. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next episode Depression. Bye. Okay guys, sebelum tu kalau korang ni mendapatkan sebarang bantuan untuk keganasan rumah tangga, korang bolehlah layari web yang tertera kat bawah ni untuk mendapatkan sebarang pertolongan, ataupun korang boleh pilih option-option apa yang sesuai. Dia ada sediakan talian hotline, korang boleh WhatsApp dia. Talian hotline dan WhatsApp tu adalah 24 hours. So kalau korang nak apa-apa pertolongan daripada ni, korang boleh layarilah web ni ya. Okay, bye.